So, Taiwan is the first Asian country to have same-sex marriage. There have been a lot of Western countries that have had same-sex marriage, so we want to support that. 因为就支持同志，那自己本身也是 gay，对啊，所以一定要用自己的力量去支持这一切。对，那支持我最好的朋友。I'm gay 。Topik LGBT memang sesuatu yang kerap menjadi kontroversi apabila isu ini timbul di negara kita. Bermacam jenis pandangan boleh dilihat daripada pihak yang menyokong, pihak yang menentang ataupun pihak yang berada di kedudukan neutral terhadap gerakan LGBT ini. Bagi pihak kami tidak menyokong gerakan LGBT kerana jelas berlawanan dengan pandangan Islam yang mewakili majoriti penduduk di Malaysia. Pada kali ini, kami cuba membawa satu perkara yang jarang dibincangkan berkenaan terma LGBT itu sendiri. Dari mana datangnya terma itu? Teruskan bersama Paling Top. Sebenarnya perkataan gay pada mulanya langsung tidak berkait dengan sebarang bentuk hubungan di antara lelaki dengan lelaki. Perkataan gay dibuktikan berpunca daripada perkataan Perancis lama iaitu guy. Perkataan guy membawa maksud seseorang individu yang sentiasa gembira, tidak ada kerisauan dan suka memakai pakaian berwarna-warni. Pada abad ke-17, perkataan gay mula membawa maksud yang berbeza apabila termanya mula digunakan bagi melabelkan individu yang tidak mempedulikan sebarang bentuk etika dan moral dalam mencari keseronokan atau kesenangan. Ianya berlawanan dengan amalan masyarakat pada ketika itu. Gay mula digunakan bagi merujuk individu yang melacurkan diri seperti gay prostitute yang membawa maksud pelacur. Gay man pula membawa maksud lelaki yang gemar bertukar-tukar pasangan, manakala gay house membawa maksud rumah pelacuran. Terma gay berevolusi selepas itu dengan label gay boy yang merujuk kepada pemuda atau kanak-kanak yang menyediakan perkhidmatan seks, dan gay cat pula untuk pemuda yang menawarkan khidmat seks sebagai bayaran kepada individu yang boleh melindunginya. Perkataan gay mula digunakan bagi menggambarkan homoseksualiti dalam sajak yang ditulis oleh Gertrude Stein yang bertajuk Miss Fur and Miss Skin pada tahun 1922. Dalam sajak itu, Stein menggunakan perkataan gay bagi menggambarkan rasa berahi yang ada di antara dua orang lelaki buat pertama kali dalam sejarah penerbitan. Pada tahun 1938, sebuah filem yang bertajuk Bringing Up Baby menjadi filem pertama menggunakan secara terbuka perkataan gay sebagai satu bentuk kecenderungan seksual berbentuk songsang, di mana selepas watak utamanya terpaksa berpakaian wanita dan memberitahu kepada rakannya yang dia sudah menjadi seorang gay yang membuatkan dia berpakaian sedemikian rupa. Di era 1960-an pula mengubah perkataan gay untuk merujuk hanya kepada golongan homoseksual sepenuhnya dan tidak lagi merujuk kepada makna asalnya. Industri hiburan barat mula menggunakan terma gay secara meluas untuk homoseksual mempopularkan penggunaannya dalam filem, muzik dan juga media lain. Perkataan lesbian sebenarnya berpunca daripada nama sebuah pulau yang wujud pada ketika ini yang diberi nama Pulau Lesbos. Pulau Lesbos terletak di Greece dan turut sama dikenali dengan nama Pulau Midilli oleh orang Turki. Pulau ini merupakan sebuah pulau yang mempunyai keluasan 1633 km persegi. Pulau ini dinamakan dengan nama Pulau Lesbos sempena nama Tuhan orang Greece yang dipercayai menjaga pulau tersebut, dan nama itu diambil bagi menamakan pulau tersebut. Kisahnya, sewaktu zaman 630 BC, wujud seorang wanita yang berpendidikan bernama Sappho yang tinggal di pulau tersebut. Menurut catatan sejarah,
Ibu bapa pada zaman itu gemar menghantar anak perempuan mereka supaya tinggal dengan Sappho bagi mendapatkan pendidikan serta belajar adat resam. Sappho dikenali sebagai seorang yang pandai menulis sajak dan gemar menjadikan rutin hariannya sebagai subjek. Dalam banyak hasil tulisannya, beliau suka menulis tentang kecantikan anak gadis yang dijagainya serta rasa cintanya kepada kaum sejenis. Banyak pandangan yang berbeza berkenaan kesahihan perasaan songsang Sappho terhadap kaum sejenis. Tidak ada bukti jelas yang menunjukkan adakah dia benar-benar seorang yang mencintai kaum sejenis, melainkan hujah yang dibuat berdasarkan sajak-sajak tulisannya. Walaupun yang demikian, sehingga abad ke-19, terma lesbian masih lagi merujuk sama ada kepada penduduk pulau Lesbos atau wanita-wanita yang mengamalkan tabiat tidak bermoral. Pada tahun 1890 pula, terma lesbian mula digunakan dalam kamus Merriam-Webster bagi mendefinisikan wanita yang menyukai kaum sejenis beserta dengan satu lagi terma iaitu sapphism yang merujuk kepada nama Sappho sebelum terma itu mula dipopularkan masyarakat dunia pada ketika itu. Pada ketika ini, Sappho diangkat sebagai simbol homoseksualiti melibatkan wanita yang mencintai kaum sejenis dan namanya disebut-sebut sebagai contoh yang perlu diikuti oleh mereka yang percaya cinta sejenis di antara dua wanita merupakan satu perkara yang patut menjadi norma semua. Apa yang boleh disimpulkan adalah sejarah telah membuktikan satu perkara, iaitu terma atau label yang popular seperti terma LGBT yang kerap kali disebut kini sebenarnya adalah terma-terma baru yang diwujudkan sekitar era 1970-an. Perkataan homoseksual sendiri sebenarnya adalah perkataan yang tidak mempunyai sejarah panjang dan hanya pertama kali digunakan pada tahun 1869 bagi menggambarkan hubungan di antara dua individu yang sama jantina. Tidak boleh dinafikan, populariti terma atau label seperti gay dan lesbian ini dipacu agenda pihak-pihak tertentu yang mahu menormalisasikan cara hidup mereka di mata masyarakat. Sekiranya disemak semula, amat jelas terma-terma ini masih boleh dianggap muda serta baru sahaja diperkenalkan, terutamanya perkataan gay yang mengalami perubahan sangat ketara dari segi makna dan penggunaan sebenarnya.